Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin, dan pada video kali ini saya ingin membuat ulasan tentang satu tulisan oleh seorang pengkritik kuat, Anwar Ibrahim, dan juga Kerajaan Perpaduan, seorang pengkritik yang bekas pegawai tinggi Perkhidmatan Awam dan sekarang ini adalah seorang pesara. Dan artikel yang saya masukkan adalah artikel Malaysia Madani, Criminalizing the Trivial dan Trivializing the Criminal. Lebih kurang maksudnya dan mesejnya adalah kajian Malaysia Madani ini dia tak adil. Kenapa tak adil? Sebab benda-benda kecil dia terus mengambil tindakan dengan penangkapan dan pendakwaan. Tetapi apabila kena kepada personality yang orang besar-besar, maka ia tidak diambil tindakan dengan sewajarnya, malah diremeh-remehkan. Jadi ini adalah mesej kepada artikel tersebut. Jadi saya akan mengulas dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek trivializing issues ataupun isu Islam yang dianggap remeh. Dan yang keduanya adalah kenapa penangkapan tidak dibuat kepada orang-orang seperti Tun Mahathir dan juga Hadi Awang. Di sini kita lihat bahawa di dalam negara kita ini, kita harus menghormati antara satu sama lain. Saya selalu di dalam public speaking ataupun ucapan dengan orang-orang bukan Islam, saya selalu mengatakan bahawa isu-isu Islam yang dibangkitkan oleh siapa-siapa sahaja harus diambil prihatin dengan serius. Sama ada ia isu alkohol, isu konsert, isu pakai tudung, isu halal haram, apa-apa isu sajalah harus diambil dengan sensitivity dan juga keprihatinan. Tetapi apa yang saya dapati di dalam komen-komen sosial media dan juga komen-komen seperti yang selalu dibenarkan di dalam Malaysia kini adalah terlalu menghiris perasaan orang-orang Islam seperti saya. Saya sendiri pun apabila membaca menganggap bahawa ini adalah komen-komen yang tidak bertanggungjawab. Bagaimana orang-orang bukan Islam tidak prihatin, tidak sensitif kepada perasaan orang-orang Islam? Inilah yang harus kita faham. Kalau kita nak soal atau tanya isu-isu demikian, haruslah dibuat dengan penuh adab, dengan penuh kesantunan, dengan penuh tanggungjawab. Bukan kata kita orang Islam ni tidak boleh dikritik. Saya sendiri dan orang Islam sendiri tidak ada masalah untuk dikritik, tapi kena tengok konteks, kena tengok rujukan sebelum diluahkan begitu saja dengan cara kasar di dalam sosial media. Maka ia menjadi sesuatu yang boleh menjurangkan hubungan antara kaum dan antara agama di dalam negara ini. Jadi itu adalah mesej saya untuk mengatakan bahawa tidak ada isu Islam yang trivial seperti artikel yang ditulis ini. Saya orang kata apa, I take offense when it says that it is trivial. Jadi di situ adalah ulasan saya yang pertama. Yang kedua adalah kenapa dikatakan bahawa individu seperti Tun Dr. Mahathir dan juga Hadi Awang, yang memang kita tahu, saya sendiri pun telah pun membuat banyak YouTube mengkritik kedua-dua mereka. Jadi saya selalu mengatakan bahawa kedua-dua mereka ini tidak perlulah kita tangkap, sebab satu mereka ni dah tua dan yang keduanya tak efektif pun. Sebabnya adalah mereka memberi satu naratif sejarah dan juga naratif politik yang meracunkan fikiran orang-orang Melayu. Jadi lawannya hanya adalah satu naratif lain yang boleh counter ataupun memberi satu pandangan naratif yang berbeza. Malangnya ahli-ahli akademik kita tak tahulah apa mereka buat, dan ahli-ahli mufti yang asyik tengok saja apa yang Hadi Awang tafsir di dalam Facebooknya, tapi tak menjawab langsung pun.
Jadi inilah menjadikan keadaan lebih buruk dan sebagainya. Jadi di sini saya rasa bukanlah saya ni pihak berkuasa dan saya pun tak tahu bagaimana polis bertindak dan sebagainya. Apa yang saya tahu adalah kita kena tengok pengalaman kita. Jadi satu pengalaman kita adalah pengalaman berdarah di Memali. Mungkin ada di antara tuan-tuan masih ingat peristiwa di Memali, di mana ketika itu Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri, Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri, dan saya rasa penulis ni pun adalah seorang pegawai tinggi di dalam kerajaan. Pada tahun 1985, jadi polis telah mengambil keputusan untuk mengambil tindakan kepada Ibrahim Mahmud ataupun Ibrahim Libya, iaitu pengikut PAS di kampungnya, yang ada 400 orang penyokong-penyokong agama dan juga penyokong-penyokong parti politik tersebut. Jadi apabila kepungan dibuat dan sebagainya, kita tahu sejarah apabila kita lihat bahawa kematian 14 orang-orang kampung dan 4 orang pegawai atau anggota polis. Ini menunjukkan bahawa bukan mudah untuk kita ambil tindakan kepada seseorang yang memegang sesuatu ideologi fanatik. Jadi kalau kita lihat bagaimana baru-baru ini PAS memenangi banyak penyokong-penyokong Melayu, maka kita lihat bahawa adakah elok untuk membuat penangkapan kepada Hadi Awang. Saya pernah menyokong parti PAS dengan wang dan juga dengan usaha. Dan pada satu ketika saya ingat dalam satu pilihan raya di mana Barisan Nasional kehilangan 2/3 majoriti, saya telah mendapat SMS daripada entah siapa-siapa mengatakan bahawa Hadi Awang telah ditangkap oleh polis. Jadi sebagai penyokong kuat Hadi Awang dan juga PAS, saya cukup sedih dan juga marah, dan ramai rakan-rakan saya yang pengikut PAS juga begitu, dan saya terus mengambil keputusan untuk membuat confirmation dulu. Jadi apabila saya menelpon Dr. Hatta Ramli, Dr. Hatta membuat verification bahawa ia adalah suatu SMS palsu. Kemungkinan dibuat untuk mengapi-ngapikan huru-hara supaya pilihan raya itu mungkin di Terengganu dibatalkan dan tidak dimenangi oleh kerajaan PAS di Terengganu ketika itu. Jadi di sini kita lihat bahawa zaman itu adalah sebelum zaman internet dan WhatsApp dan sebagainya. Apa yang akan berlaku kalau polis mengambil tindakan kepada orang yang mempunyai pengaruh luas seperti Hadi Awang? Jadi di sini penulis ini tidak mempunyai keprihatinan dari sudut konteks semasa. Dan saya pun nak soal sewaktu beliau menjadi pegawai pun, apabila Tun Dr. Mahathir juga menggunakan perkataan-perkataan yang boleh disifatkan sebagai hasutan, kenapa dia tidak ambil tindakan? Sekarang dah pensiun baru nak sedar. Di sini kita lihat bahawa komen-komen sedemikian ini walaupun nampak adil, dikatakan bahawa kita kena adil. Kalau orang kecil buat salah, kita kena tangkap. Orang besar salah pun kita kena tangkap. Seolah-olahnya dia ni seorang yang tak faham politik, tak faham konteks politik. Kalau kita dalam keluarga pun, kalau anak-anak kita buat salah dan sebagainya pun, ada yang kita hukum, ada yang kita tunggu, kita tengok keadaan macam mana efek ataupun hukuman tersebut. Mungkin dia akan lari daripada rumah kita sampai langsung tak balik ke rumah. Pernah saya berhadapan dengan situasi begitu dan kita pun mengambil keputusan untuk membiarkan. Jadi mungkin orang kata kamu ni bapa yang pondan ataupun yang tak berani ambil tindakan. Jadi saya kata anak saya sekarang semua berada dengan saya. Semua masih lagi united di dalam keluarga. Sebab kita bersabar. Kita tak ambil terus keputusan untuk bertindak sebegitu rupa. Di sinilah saya ingin memberi nasihat
memang di dalam kerajaan Madani ini akan membuat perubahan, tapi perubahan memakan masa dan juga mengambil kira pengaruh-pengaruh elemen-elemen subversif ataupun elemen-elemen negatif yang sedia ada. Kita tak boleh entam keromo sebegitu untuk mengambil tindakan sewenang-wenangnya. Seperti juga macam Tun Dr. Mahathir, kenapa tak diambil tindakan? Sebab beliau adalah ahli politik yang sudah tak laku. Apabila bertanding di Langkawi, dia dah tak laku. Selepas dia keluar daripada UMNO pun, dia dah tak laku. Dia laku bila dia bersahabat dengan Pakatan Harapan dan jadi Perdana Menteri kedua kalinya. Tapi lepas tu dia bertindak sendiri, maka dia hilang wang deposit. Jadi sekarang dia menumpang Perikatan Nasional dan masih mengatakan benda-benda yang tak elok begitu untuk menjadi laku semula. Jadi di sini kalau ditangkap orang seperti ini, dia punya saham akan naik. Dan perkara yang disebutkannya itu juga bagi saya hanyalah aspek-aspek sejarah dan bukan aspek agama seperti Hadi Awang. Bagi saya antara Hadi Awang dan juga Tun Mahathir, Hadi Awang adalah lebih berbahaya sebab dia menggunakan ayat Quran. Jadi saya minta juga sekali lagi dan beberapa ratus kali dah bahawa mufti perlu menjawab di dalam khutbah. Ini bukan perang politik, ini perang agama. Jadi agama harus ditangkis dengan agama. Ayat Al-Quran interpretasi harus ditangkis dengan interpretasi lain, bukannya memenjarakan seseorang itu. Jadi bukanlah tujuan saya untuk mengatakan bahawa ada dua keadilan di sini, satu pada orang biasa, satu pada orang lain. Tidak. Kita kena tengok apa isu dia. Jadi kalau yang satu isu agama, kita kena lawan agama, bukan tangkap sana tangkap sini. Kalau isu sejarah, iaitu naratif sejarah, kita kena jawab. Dan kalau kita nak tangkap seseorang pun, kita kena tengok pengaruh dia besar atau tidak. Tak boleh main-main kita tangkap begitu. Kita dalam keadaan sosial media dan internet sekarang akan mencetuskan rusuhan di seluruh Malaysia, bukan saja di satu tempat. Ini dia bahayanya zaman sekarang dari sudut sosial media. Jadi itulah ulasan saya kepada artikel ini. Saya faham orang-orang bukan Islam memang hendak reform negara ini dan saya pun bersama mereka juga. Tapi saya nak bagi nasihat. Satu, janganlah anggap semua isu Islam ni sebagai trivial. Kena hormat. Jangan tulis macam ni. Kalau tulis macam ni, dia akan mempengaruhi orang untuk menjatuhkan kerajaan Madani dan akan mengangkat satu kerajaan yang lebih teruk lagi. Dan kalau kita lihat juga, kalau kita nak ambil tindakan kepada seseorang seperti Hadi dan juga Mahathir, saya sendiri mengatakan bahawa mereka-mereka ini harus dilawan atau di-counter. Kenapa penulis ni tak jemput Tun Dr. Mahathir untuk berforum dengannya? Dia pernah bekerja dengan Tun Dr. Mahathir. Dia sayang Dr. Mahathir sebenarnya. Baik, sekarang kalau nak kritik Tun M, kritik depan-depan dia. Biar dia jawab. Orang tua tu boleh lagi menjawab. Jadi saya cabar penulis ni untuk jemput Tun M di dalam keadaan audiens yang bukan Islam untuk bertanya dengan adab lah, dengan hormat pada orang tua tu. Dan sama juga, kenapa tak dijemput Hadi Awang untuk bercakap dalam bahasa Malaysia? Saya rasa penulis ni memang fasih di dalam bahasa Malaysia. Kalau tidak, dia tidak boleh menjawab satu jawatan yang tinggi di dalam kerajaan. Jadi itulah saja ulasan saya bahawa kita harus ambil prihatin dan juga beradab di dalam kita membuat kritikan. Mentang-mentang Anwar Ibrahim percaya kepada kebebasan bercakap, tidak mestinya kita menulis demikian untuk mengecam, untuk menganggap benda remeh dan juga menuduh tanpa memberi peluang untuk komentar dan juga alasan kontekstual, iaitu keadaan semasa. Cara begini adalah untuk bukan membina Malaysia tetapi meruntuhkan Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.